Tak ada no. Dah alim lah ke? Waalaikumsalam. Sihat je? Alhamdulillah. Okey, bismillah. Muka surat 99 Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kelabu ni? Mata saya kelabu ke? Memang kelabu Macam mana nak ijaz ni, tuan-tuan? Siapa ada maklumat cara ijaz dia? Tu remote tu kan? Dia jadi boleh dah. Baik, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Sarapan ke puasa? Sarapan Alhamdulillah. Moga nasi lemak roti canai tidak mengantukkan kita lah. Okey, kita pagi ni macam kita janjikan minggu lepas, insya-Allah kita akan kongsikan berkenaan dengan pengenalan fi'il madhi.
Fi'il madhi Okey, tapi sebelum kita pergi kepada fi'il madhi, kita nak tengok dulu dhamir muka surat 33 ataupun kat diagram kita warna pink A kerana ia ada kaitan antara fi'il dan juga dhamir. Lepas ni bila dah kenal fi'il, banyak sikit lah senjata kita. Kita nak terus ke ayat Al-Quran tu, adalah kita punya bekalan kan. Baik, tuan-puan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam biasalah saya sebut bahasa Melayu, tuan-tuan bil Arabiah lah noh. Ayo, baik, kita mulakan. Dah jumpa dah. Baik, dia untuk seorang lelaki huwa. Slow gitu, si lemak tahu apa nak hadam elok tu. Dia untuk seorang lelaki huwa. Mereka berdua lelaki huma. Mereka semua lelaki hum. Dia untuk seorang perempuan hiya. Mereka berdua perempuan. Mereka semua perempuan. Dia engkau untuk seorang lelaki. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Saya, kami, alhamdulillah. Okey, itu adalah dhamir yang mana kita akan berkenalan dengannya insya-Allah. Fi'il yang kita akan kongsikan ini fi'il madhi, dan juga selain daripada fi'il madhi ada fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari', dan juga yang ketiga ada fi'il amar. Dalam kad diagram kita, kalau tuan-tuan buka warna kuning A, warna kuning A tuan-tuan jumpa tak fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Satu lagi fi'il apa tuan-tuan? Nahi. Fi'il nahi. Okey, fi'il nahi tu dalam kelas kita ni kita kita tak kongsikan lah. Melainkan kalau kita jumpa barulah kita sebut Okey. So ada 3 yang akan kita berkenalan dengannya. Fi'il madhi itu akan menceritakan kata kerja, perbuatan yang telah berlaku. Jadi kalau kita terjemahkan fi'il madhi, biasanya kita akan tambah perkataan telah lah. Apa beza nombor 12 dengan nombor 1? Mana? Oh, dalam kad diagram kuning B ke? Kuning B, puan-puan buka B kalau buka B, dia akan jumpa 11, 12 kan? Buka kuning A. Kuning A. Ada 5 kuning A Baik, yang kuning lain tu tuan-tuan tutup, takut demam. Sebab dia banyak tu. Okey, kita bagi sikit dulu Okey, ada fi'il madhi itu menceritakan perbuatan yang telah berlaku. Jadi kalau kita terjemahkan, kita akan tambah perkataan telah. Telah makan, kalau minum, telah minum, telah berdiri, telah datang, telah lambat. Okey tapi kalau dalam bahasa kita biasa cakap apa? Dah makan, dah minum kan? Itu Untuk fi'il mudhari' sebelahnya itu, kolom fi'il mudhari' ada kan? Kolom fi'il mudhari' kat situ. Okey, itu menceritakan perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku ataupun sentiasa berlaku pun boleh. Dia berlaku secara berpanjangan. Contohnya apa dah kita? Perbuatan dia Taba ni maksudnya baik, telah baik. Kalau fi'il mudhari'nya yatibu, sedang baik kan, ataupun akan baik, ataupun sentiasa baik. Gitu Dan yang ketiganya fi'il amar. Fi'il amar tu kata perintah. Kata perintah. Okey, kata perintah saya ingat kata perintah kalau dalam bahasa Melayu biasa kita akan terjemahkan dia di hujung tu kita tambah perkataan lah. Makanlah, minumlah, belajarlah,
Okey. Apa lagi tuan-tuan? Ingatlah, hafallah, datanglah. Okey. Kalau fi'il nahi sebelum tu, selepas tu, itu larangan. Larangan ya. Jangan lambat. Jangan malas. Itu jangan. Itu fi'il nahi. Tapi fi'il nahi itu tak apa, kita kemudiankan cerita dia. Sebab ada tajuk khas nanti pada muka surat tak salah saya 165. Okey, tu biar dulu. Okey, sekarang kita nak berkenalan dengan fi'il madhi. Baik, boya sekalian. Fi'il madhi ni tuan-tuan boleh buka balik muka surat 99 ya, 99 ataupun 100. 100. Buku tuan-tuan dia punya tu ada tak warna merah macam saya ni? Tak ada. Ni buku baru kan? Oh, dah canggih tuan-tuan, banyak kotak ah. Okey, saya punya begini je. Baik, saya nak minta ibu ayah sekalian, kalau boleh tolong kita warnakan yang warna merah dekat saya ni. Nampak tak contoh perkataan Nasara tu kan? Okey, tuan-tuan merahkan di hujung perkataan itu. Baris hujung dia warna merah. Alif tu. Tak, yang atas sekali tu Fathah. Naam. Nasara, warnakan dengan warna merah Dia tak wajib tuan-tuan, tapi sajalah nak bagi tuan-tuan conteng kan, bawa pen kan. Okey. Lepas tu yang nombor 2 tu tuan-tuan warnakan pada alif tu. Bacanya macam mana? Berapa harakat? Masya Allah. Sekurang-kurangnya 2 harakat lah Okey. Kemudian yang ketiga, warnakan waw alif. Nasaru, baca dia betul Nasaru. Berikutnya tuan-tuan warnakan pada huruf ta yang bertanda sukun tu. Ta dan juga tanda sukun tu sekali. Nasarat bacanya. Boleh? InsyaAllah. Kemudian Nasarata, ta panjang. Seterusnya Nasarna, nun itu saya panggil dalam kelas saya sebut nun apa? Puan Alina kita panggil nun pendek. Walaupun dia bulaan tapi dia pendek Baca pendek. Nasarna pendek Tuan-tuan jangan baca panjang Kalau baca panjang nanti dia akan tukar nanti makna dia. Nasarna. Okey. Kemudian Nasarta, ta itu tuan-tuan warnakan. Seterusnya Nasartuma, warnakan tuma tu. Berikutnya Nasartum. Puan buku lama kan? Buku lama tak apa lah. Rehat je buku lama. Nasarti, warnakan ti. Nasartuma, warnakan tuma. Boleh jumpa? Nasartunna, warnakan tunna. Nasartu, warnakan tu. Nasarna, ini saya panggil nun panjang. Okey? Boleh? Siapa boleh agak kenapa kita warnakan? Siapa nak tolong? Ya? Okey. Itulah domirnya. Tapi dalam kaedah pusar, kita kan kaedah pusar sekarang kan, kita tak namakan dia domir. Kalau kita namakan dia domir, kita risau tuan-tuan keliru. Kita baca domir huwa huma hum. Betul? Ataupun kalau domir muttasil, kum, ka, ki. Betul tak? Kum, kaki lah. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Tak ada tum-tum, tak ada kan? Jadi untuk kaedah pusar, ijtihad Ustaz Rusdi saya memanjangkan ijtihad dia lah. Ijtihad dia, Ustaz Rusdi saya pernah tanya, Ustaz Rusdi kata kita namakan dia simbol kepada domir. Simbol kepada domir. Okey, apa dia? Kita tengok kalimat nasara, hujungnya baris atas, betul?
Ini kita namakan dia perkataan fi'il madhi yang hujungnya baris atas. Baris atas ini adalah simbol kepada domir. Apa dia? Huwa. Ma makna kalimah nasara? Kejayaan. Ada lagi? Pertolongan. Ataupun kita terjemahkan tolong. Kalau nak bagi sedap sikit lah, saya tak tahu lah, tanya cikgu bahasa Melayu lah. Kita sebut perkataan itu menolong. Bagi sedap sikit. Ada saya mengajar satu kelas tu, saya tolong. Ustaz macam tolol dia tak? Okey, tukar menolong. Menolong. Okey, kalau saya nak terjemahkan nasara dengan terjemahan yang lengkap, terjemah biasa dia menolong lah ataupun tolong kan. Saya nak terjemahkan dengan terjemah lengkap dalam keadaan di dalamnya itu ataupun dia punya simbolnya itu simbol fathah di hujung kan, ada dhamir huwa, betul? Maka saya akan terjemahkan secara lengkap, dia seorang lelaki telah menolong. Boleh? Jadi kalimat nasara yang hujungnya baris atas fi'il madhi ni, saya akan terjemahkan dia seorang lelaki. Kenapa dia seorang lelaki? Sebab di dalamnya ada dhamir huwa. Macam mana kita tahu kata dalam kalimat nasara ni ada dhamir huwa? Sebab di hujungnya ada baris fathah. Baris fathah itu adalah simbol yang nak bagi tahu pada kita, hey, dia kata dalam aku ni ada dhamir huwa. Boleh Jadi terjemahnya, dia seorang lelaki telah menolong. Baik, kalau kita baca yang bawah tu, nasara panjang, alif kan, ada alif kat situ kan. So alif itu adalah simbol kepada dhamir apa? Dhamir huma, untuk lelaki huma untuk lelaki. Jadi kalau saya nak terjemahkan secara lengkap sebutan nasara sekurang-kurangnya 2 harakat ni, macam mana? Huma makna apa? Mereka berdua lelaki kan. Mereka berdua lelaki telah menolong. Kenapa saya terjemahkan telah? Sebab kalimat ni fi'il madhi. Nampak tak? Satu kalimat pendek je, tapi terjemahan dia ya salam. Sebab tu Quran turun dalam bahasa Arab, turun dalam bahasa Melayu berjilid-jilid lah tuan-tuan. Nampak tak? Ya, silakan. Ya, tak apa, nanti kita bariskan je. Terima kasih je. Lupa nak sebut tadi. Tak apa, yang lupa tu kita biar hujung-hujung. Saya kita sujud sahwi Bila terlupa jangan masuk tengah-tengah kan. So hujung tu kita cover dengan sujud sahwi. Okey, teruskan tuan-tuan. Baris yang ketiga, nasaru bacanya, ada waw alif. Waw alif tu simbol kepada dhamir hum. Ma makna hum tadi? Mereka semua lelaki. Jadi kalau kita nak terjemahkan nasaru, terjemahnya apa? Mereka semua lelaki telah menolong. Boleh? Sampailah bila tuan-tuan nak terjemah macam tu? Sampai kiamat. Kalau Piramli kata apa? Sampai Abang Jamil. Saya tak kata, tuan-tuan kata. Okey, baik. Kita jalankan boleh tak sekarang ni? Dan nampak tak konsep tu? Siapa yang agak-agak sama-sama? Tak apa, angkat tangan je tuan-tuan. Maafi muskilah, tak ada masalah. Samar-samar. Okey. Apa yang disamarkan? Boleh nyatakan. Tak apa. Tak tahu Okey, tak apa. Saya ulang balik. Saya ulang balik nah. Ya. Yang domain yang pakai simbol ni, Dhamir yang perkataan fi'il yang pakai simbol ni kan, dhamir yang ada dalam dia tu, yang menyorok dalam dia tu, kita namakan dia dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi. Tapi kalimat dhamir munfasil tadilah kita bawa main kat dia kan.
Tapi kalimat dhamir tu kita sembunyikan dalam perkataan nasara ni. Okey, kalau dah saya tulis satu perkataan lain, contoh saya tulis zahaba. Zahaba mana apa? Pergi. Ini fi'il madhi ni tuan-tuan mana kalimat yang saya ingat saya bawa sini lah. Zahaba. Cuba tuan-tuan tengok kalimat zahaba ini hujungnya baris atas kan? Zahaba baris atas hujung dia. Boleh? Makna dia pergi. Tapi disebabkan hujungnya baris atas dan dia tu fi'il madhi, saya terjemahkan lengkap perkataan zahaba. Saya terjemahkan macam mana tuan-tuan? Dia seorang lelaki telah pergi. Daripada mana saya dapat terjemahan dia seorang lelaki tu? Daripada fathah yang saya nampak dekat ujung tu. Daripada mana saya terjemahkan telah tu? Telah tu sebab dia fi'il madhi. Fi'il madhi kita terjemahkan telah. Okey. Sila tanya tu Fuan. Okey, tak apa, kita ambil kalimat lain. Nasara, dhahaba, apa lagi? Jalasa. Okey, ini fi'il madhi ni tuan. Fi'il madhi ni, fi'il madhi kalimat ni fi'il madhi. Jalasa terjemah biasa dia duduk. Duduk. Baik, ini fi'il madhi. Hujung perkataan dia adalah baris atas. Kalau baris atas bermakna dhamir yang tersembunyi di dalamnya itu adalah dhamir huwa. Okey? Huwa maknanya apa? Dia seorang lelaki. Jadi kalau saya nak terjemahkan kalimat jalasa ini secara lengkap, saya terjemahkan macam mana? Dia seorang lelaki telah duduk. Okey, saya tanya semula tuan-tuan, soalan yang sama. Bagaimana kita dapat terjemahan dia seorang lelaki? Daripada mana datangnya kalimat dia seorang lelaki tu? Daripada baris fathah yang ada dekat ujung ni. Dengan simbol baris fathah di hujung ini, maka menunjukkan bahawa di dalamnya ada dhamir huwa. Okey. Macam mana saya boleh terjemahkan telah tu? Sebab dia adalah fi'il madhi. Okey. Ustaz, maksudnya perkataan tu asalnya fi'il madhi? Ya. Perkataan bahasa Arab ni goda asal usul dia fi'il madhi. Tuan-tuan sebut julus. Apa asal kalimat dia? Jalasa. Tuan-tuan sebut apa? Zihab. Kalimah asal dia zahaba. Dia beri kat asal dia. Kalau bahasa Inggeris dia ambil daripada mana? Bahasa Inggeris kata asal dia daripada fi'il apa? Mudhari'. Present tense betul kalau saya sebut tak tahu lah, makan eat makan, itu fi'il apa? Eat. Kalau eating sama juga. Eating memang eat. Eating memang eat memang mudhari'. Dia lain sikit lah. Continuous tense. Biar pilih lah. Okey. Payah juga. Tapi begitulah lebih kurang Jadi bahasa Arab asal kalimah dia rujuk pada fi'il madhi. Lain. Lain sebut dia. Tapi kalau Arab tiga masuk dalam satu. Dia menyerap semua. Macam boboiboy tuan-tuan. Kuasa tiga Itu kalau bahasa Arab lah. Kena tengok konteks ayat baru dapat terjemahan sama ada akan, sedang atau positif. Tapi kalau fi'il madhi telah je lah Awal-awal kita akan sebut gitu. Tuan-tuan akan teroka nanti. Lain pula. Itu nanti. Jangan teroka sekarang. Okey, sekarang ni fi'il madhi dengan makna telah. Antara tiga bahasa ni, bahasa Arab, bahasa English, bahasa Malaysia ni,
Kalau kita kata ustaz berdiri, dia okay, bukan ustaz, kita kata dia berdiri. Dia tu kita tak tahu dia tu lelaki ke perempuan. Betul. Tapi in English dan bahasa Arab kita dah tahu. Kita kalau kita kata berdiri ialah Bahasa Arab. Oh, koma. Koma. Okay. Kita kata koma, kita dah tahu dah koma tu memang hua kan. Dan in English kita he stands kan. Oh, he's. Kita dah tahu dia tu lelaki, tapi dalam bahasa Melayu kita tak tahu. Kita tahu dia berdiri je. Kita tak tahu dia tu lelaki ke perempuan ke. Itu kelebihan lah saya rasa bahasa Arab bahasa Inggeris kan, as compared to bahasa Melayu. Memanglah kurang dia punya kosakata dia. Bahasa Arab kaya kan, bahasa Inggeris pun kaya juga kosakata dia. Kita ni kurang. Lepas tu bila tuan-tuan sembang sama-sama tuan-tuan keluar dari kelas ni tu cakap bahasa apa? Saya duk dengar cakap bahasa Inggeris, depan ni duk pakai jelutong noh, tapi cakap Inggeris. Sebab apa? Sebab kekurangan kosakata tu alasan tuan-tuan lah. Okey, tak. Lepas bahasa Arab Ustaz, orang pakai jelutong cakap bahasa Arab. Ya salam. Ya salam. Boleh, insya-Allah. Okey. Puan boleh sikit-sikit lah kita akan pergi lagi kalimat sampai tuan-tuan demam dengan kalimat tu. Ya. So, basicnya perkataan Arab ni kebanyakan untuk lelaki lah, refer to lelaki. Ya. Orang Arab dia lebihkan lelaki. Orang putih dia lebihkan ladies and ladies dulu kan. Kalau Melayu lelaki jugalah. Sebab kita faham ar-rijal qawwamun. Lelaki tu lebih kuasa. Kononnya lah tuan. Okey, tak apa Okey, boleh tuan-tuan? Kita ambil satu kalimat. Jom kita ambil Nasara ni, kita turun sampai bawah. Tuan-tuan pelan-pelan. Kalau dia macam payah nak masuk tu, tuan-tuan longgar-longgarkan sikit otak tu, goyangkan sikit kepala tu, kan? Istighfar banyak-banyak. Kan? Okey. Saya sebut bahasa Melayu macam biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan sebut bahasa Arab. Dia seorang sebab tu tadi yang puan sebut tadi, kalau bahasa Melayu sebut dia tak tahu lelaki perempuan. Sebab tu dia dalam kurungan seorang lelaki. Bagi nampak sikitlah. Okey, dia seorang lelaki telah menolong Nasara. Okey, boleh sebut macam ni kan. Semula dia seorang lelaki telah menolong Nasara. Okey, saya ulang balik soalan yang sama pada tuan-tuan. Kenapa kita sebut dia seorang lelaki? Kerana di hujungnya berbaris fathah atas. Okey, baris atas ni simbol yang mana di dalamnya itu terdapat dhamir huwa. Baik, mereka berdua lelaki telah menolong Nasara. Ingat tuan-tuan sebab tu jangan salah apa? Jangan salah baca. Salah baca panjang pendek dia tuan-tuan. Salahlah maknanya. Kenapa saya tutup? Okey, seterusnya. Mereka semua lelaki telah menolong Nasaru. Dia seorang perempuan telah menolong Nasarat. Okey, Nasarat. Mereka berdua perempuan telah menolong Nasarata. Mereka semua perempuan telah menolong Nasarna. Okey, dekat sini saya nak ambil perhatian tuan-tuan. Nasarna, ada sukun sebelum simbol tu, ada sukun kan? Tuan-tuan tengok sampai bawah tu sukun semua tu. Sebelum simbol semua sukun. Bermula daripada dhamir apa tu? Kalau Nasarna dhamir apa? Yang tersembunyi kat situ? Dhamir hunna. Bermula daripada dhamir hunna sampai dhamir nahnu dekat bawah tadi tu, sebelum simbol akan bertanda sukun. Okey. Alhamdulillah. Boleh tuan-tuan, ibu ayah sekalian? InsyaAllah nah. Okey, jom kita jalankan lagi. Engkau seorang lelaki telah menolong Nasarta. Perempuan. Lelaki ya. Ta tu macam anta lah nah.
Baik. Kamu berdua lelaki telah menolong nasartuma. Kamu semua lelaki telah menolong nasartum. Dhamir apa kat situ? DYT apa? Saya sebut apa? DYT tadi kan? DYT itu dhamir, Y itu yang, T itu tersembunyi. DYT. Saya tulis kat sini. Ini dhamir-dhamir ni dia bersembunyi kat dalam perkataan tu kan? Kita tulis DYT. Dhamir. Itulah tak keluar tuan. Y lah, Y. Dah keluar tadi, lepas tu dah tak jadi pula dah. Macam ni. Dia ada tempat-tempat dia tu. Soalan kita tak tahu tempat mana. Dia pun tak beritahu kan. Ini dia keluar kelihatan ni. Tak keluar. Ada. Okeylah, tak apa tuan-tuan. Boleh lah. Jalan dulu DYT. Kesian kat tuan-tuan. Hilang fokus nanti. Baik, jangan tengok saya, tengok buku tuan-tuan lah. Baik. DYT itu dhamir yang tersembunyi. Kat mana tadi? Nasarta. Kita ulang balik nasarta. Ulang balik nasarta. Engkau seorang lelaki telah menolong nasarta. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Tuma. Nampak tak? Tuma kat perempuan tu sama dengan nasar tuma untuk lelaki. Jadi nak tahu beza dia, kena tengok konteks ayat lah. Kita bercakap dengan siapa. Okey, boleh. Baik, turun lagi. Kamu semua perempuan telah menolong nasartunna. Aku telah menolong. Kami telah menolong. Boleh. Siapa nak jadi leader? Tolong. Letih tuan. Macam pergi umrah kan. Labbaik Allah. Mula-mula semangat lah mutawif tu kan. Mai tengah-tengah, Allah mana pun mutawif ni. Dia pun tidur. Itu yang kalau mutawif pandai, dia kata siapa nak ni. Okey, kita pergi kepada perkataan zahaba. Boleh? Zahaba. Jom kita jalankan zahaba. Zahaba, dia seorang lelaki telah pergi. Sebelum kita jalankan dulu, tuan-tuan, kalau nak kata mereka berdua lelaki telah pergi, nak kata macam mana? Zahaba. Tuan-tuan tambah apa tu? Tambah alif ya. Saya tulis kat sini. Zahaba. Jadi alif ini adalah simbol kepada dhamir apa tu? Dhamir huma. Sini. Nampak tak? Huma apa makna huma? Mereka berdua lelaki. Okey. Ya, tanya. Dalam bahasa Arab, bertingkat dua orang. Macam dalam English dengan bahasa Melayu tak ada. Kalau mereka, kalau dua orang tu kita kata mereka juga. Kalau kita they juga. Tapi dalam bahasa Arab kita macam dia kata special pula. Special kan? Spesifik. Sekejap tengah fikir ni, tak pernah orang tanya soalan tu. So saya tanya kenapa Arab ada dua? Kenapa? Kan? Betul juga kan? Dia nak jawab pun tak tahu. Kita pun marah juga kan. Susah-susah je. Tak tahulah, saya tak terjawab. Nak jawab merapu boleh tapi tak payah. Apa jawapan merapu dia? Tak boleh khaluat. Berdua. Tapi kalau jawapan elok sikit, kita kata Nabi, ya silakan. Kalau dua lebih daripada dua, ya. jadi home lah kan? Ya. Bukan lebih daripada dua home mereka. Ya, betul. Home ke atas. Home tu maknanya 3 sampai atas. Terbaik. Tapi kalau tanya soalan kenapa, payah jawab lah. Lepas tu tuan-tuan jangan tanya soalan kenapa. Saya memang jam. Kenapa kita belajar mana saya tahu kan? Kenapa ustaz mengajar? Yang dulu orang motivator kan, dia suka tanya budak-budak, "Okey, mai sini." Kata saya nak tanya, "Kenapa awak datang sini?" Masa motivasi kan. Sebab nak ambil semangat. Kenapa nak ambil semangat?
Sebab nak berkhidmat. Kenapa nak berkhidmat? Sebab nak masuk syurga. Kenapa nak masuk syurga? Soalan kenapa tu jam ujung. Jadi saya tak boleh jawab lah, kena tanya ustaz-ustaz yang lebih mengetahui lah, insyaAllah. Saya tanya Ustaz, dia tak ada jawapan yang spesifik. Okey. Itu adalah merupakan satu kelebihan bahasa Arab. As compared to bahasa Melayu lah kan. Kita bahasa Melayu ni kita ambil on the surface saja. Kita tak specific as bahasa Arab dan English. Kat situ kita kalah banyak lah noh. Tapi kalau kita sebut mereka berdua tak jadi kat mereka, sebab kita pakai pinjam perkataan mereka kan. Tak apalah tuan-tuan. Okey, dah. Itu sebenarnya selingan nak bagi tuan-tuan hilang ngantuk tu. Tu taktik tu. Okey, boleh? Ada soalan puan? Okey dah nampak Tapi saya masih lagi belum jumpa dia punya solusi. Macam mana nak besarkan balik ni? Tak apalah tuan-tuan. Biar tuan-tuan tengok buku lah tuan-tuan Okey. Saya tak tahu, saya dah pergi dah tadi. Dia akan jadi besar macam ni. Tak apalah, tuan-tuan jangan fikir yang tu. Nanti dia akan menghilangkan tuan-tuan punya ni. Tapi saya sebenarnya masih tak puas hati lah, sebab saya nak mencatat banyak juga ni kat sini ni. Setting sini. Mana? Setting bawah tu. Dia akan jadi lagu ni. Allahu Akbar. Setiap minggu tu nak kena pujuk dia. Dah ni tekan ni dah. Tak boleh dah tekan dah. Dah kosong tekan je ni. Dia tak ada hak tu. Tu lah. Mana? Ada full sini. Mana? Saya pun dah semakin tua ni, tak nampak lah. Saya punya mata ni pun semakin tua je. Cik saja buat alasan ni tak ada. Okey, redha tak apa lah tuan. Tengok buku lah tak apa. Nanti kita kongsikan insya-Allah. Ya salam. Dia ada mungkin kaedah lain kot. Tak apa. Kita ambil kalimat zahaba. Zahaba maknanya telah pergi ya tuan-tuan telah pergi. Baik. Itu fi'il madhi, telah pergi, hujungnya baris atas. Terjemah lengkap dia seorang lelaki telah pergi. Mereka berdua lelaki telah pergi. Zahaba. Mereka semua lelaki telah pergi. Zahabu. Dia seorang perempuan telah pergi. Zahabat. Sila. Mereka berdua perempuan telah pergi. Zahabata. Nampak ada baris kan? Zahabata. Mereka semua perempuan telah pergi. Zahab benar. Ada sukun kan? Baik. Lepas tu ada sukun. Semua sukun. Engkau seorang lelaki telah pergi. Zahabta. Kamu berdua lelaki. Zahabtuma. Kamu semua lelaki. Zahabtum. Okey? Engkau seorang perempuan. Zahabati. Kamu berdua perempuan. Zahabtuma. Kamu semua perempuan. Zahabtunna. Aku telah pergi. Kami telah pergi. Alhamdulillah. Mantap macam-macam ni. Saya bagi makcik kakak sorry. Sorry. Boleh buat boleh nak kata kakak. Allah marah dia tu. Okey, sama-sama. Okey, baik tuan-tuan. Dapat kat situ. Tuan-tuan ada tak kalimat lain yang tuan-tuan nak cadangkan kita sebut? Jalasa, tadi jalasa tak sebut lagi. Baik, jalasa mana telah duduk Jalasa telah duduk. Itu asal kalimat dia, tuan-tuan pegang jim lam sin. Jalasa. Bawa kalimat tu sampai bawah nanti Okey, dia seorang dia seorang lelaki telah duduk jalasa. Macam mana saya ulang soalan yang sama tuan-tuan? Macam mana kita boleh dapat terjemahan dia seorang lelaki? Kerana di hujungnya berbaris atas. Skema jawapan tu masuk periksa jawab tu ya. Okey. Baik, dia seorang lelaki telah duduk jalasa. Mereka berdua lelaki telah duduk. Mereka semua lelaki telah duduk. Dia seorang perempuan telah duduk.
Pace slow ni sebab apa? Jalasat. Okey. Mereka berdua perempuan telah duduk. Mereka semua perempuan telah duduk. Jalasna. Okey. Lepas ni semua jalas belaka. Sebut elok, jangan jealous jangan salah sebut tu. Baik, engkau seorang lelaki telah duduk. Jalasta, kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan. Kamu berdua. Kamu semua. Aku telah duduk. Kami telah duduk. Ya salam. 101 markah tuan. Alhamdulillah ada satu. InsyaAllah. Puan Khadijah. Alhamdulillah. Baik, ada soalan. Kita buka soalan. Haji okey? Haji dah hotel lama dah. Haji okey? Tuan Haji. InsyaAllah. Okey. Siapa mengantuk, kita bagi mic untuk pimpin kita punya bacaan tahlil dan doa selamat. Memang segar. Okey. Baik, kita ambil kalimat. Kita ambil lagi. Okey, sebelum kita pergi kepada perkataan yang kalimah tu maksudnya perkataan ya. Saya orang Melayu biasa sebut kalimah tu dia ingat ayat. Tak, ayat lain. Kalimah tu perkataan. So word bahasa orang putih dia kan. Baik, kita pergi kepada, sebelum kita pergi kepada kalimat yang lain, perkataan yang lain, kita nak tuan-tuan ibu ayah sekalian buka kad diagram kuning A. Kita cuba try test untuk tuan-tuan menjalankan perkataan dengan menggabungkan simbol sahaja di hujung tu. Okey, tadi tuan ni kita nak sujud sahwi dah Haji. Okey, tadi Tuan Haji dia sebut pada kolom fi'il madhi atas sekali tu yang bertepatan dengan dhamir huwa kan, garis kan, hujung tu kosong, betul tak? Tak ada baris atas kan? Tuan-tuan tambah baris atas, boleh? Kad diagram kuning A, kuning A, kolom fi'il madhi atas sekali tu yang bertepatan dengan dhamir huwa itu kan, dia garis-garis betul kosong, tak ada apa kan, hujung tu tambah baris fathah, gariskan je baris fathah. Ni begini. Mana kad saya? Alamak, salah tu tak nampak tuan-tuan. Salah. Tak apalah, lagi kita rehat saat 2 minit. Kita try tengok. Ni nampak tak? Kan dia garis-garis kan? Garis-garis, tambah hujung tu baris fathah. Kerana baris fathah itu kita sebut dia adalah simbol kepada dhamir huwa. Okey. Baik, kita pergi kepada perkataan apa tuan-tuan? Tadi saya padam perkataan akala. Ada kalimat akala tadi saya padam. Ma makna akala? Makan. Oi, tahu ya salam. Dalam banyak-banyak perkataan tahu lah akala makna apa. Orang Malaysia memang hebat lah bab makan. Betul. Mak Saleh main Malaysia, dia kata berat badan tambah kan. Kita pergi tempat mereka, tuan-tuan bisa pergi Turki kan, ada bisa pergi Turki kan, berapa lama boleh tahan dengan makanan Turki? 10 hari. Wih, lama. Saya 2 hari lah kalau pergilah. Boleh? Wah, 2 minggu boleh ya? Oh, saya tak boleh ya. Walaupun saya belajar kat negara Arab, tak boleh. Dia kena cari juga jenis-jenis belacan sikit. Mesti juga. Tak tahu dia jadi macam mana tau. Okey, baik, pergi boleh saja sembang makan ni. Tapi kalau kena nasi putih, kicap, sambal belacan, timun, lain macam tuan-tuan. Ya, tengah hari memang cari kedai, ada kedai-kedai ulam ni kan. Baik, kita pergi ya. Akala, dia seorang lelaki telah makan. Okey, saya ulang balik soalan tuan-tuan. Skema sama. Jawapan dia ikut skema tadi. Dia seorang lelaki. Macam mana boleh dapat terjemahan dia seorang lelaki? Sebab hujungnya baris fathah. Bila hujungnya baris fathah, ini menunjukkan bahawa
di dalamnya ada dhamir huwa. Okey? Boleh puan? Slow, cara angguk slow tu saya takut tak dapat tu. Okey ya, akala. Dia seorang lelaki telah makan akala. Tengok kad kuning je. Mereka berdua lelaki telah makan akala. Panjang Sebab apa panjang? Sebab panjang tu simbol kepada dhamir huma. Mereka semua lelaki telah makan akalu. Okey? Dia seorang perempuan telah makan akalat. Mereka berdua perempuan telah makan akalata. Boleh? Akalata. Mereka semua perempuan telah makan akalna. Akalna, sukun ya. Sebelum simbol ada sukun. Engkau seorang lelaki telah makan akalta. Kamu berdua lelaki telah makan akaltuma. Boleh tak? Boleh ya. Kamu semua lelaki telah makan. Engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku telah makan. Kami telah makan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu ayah sekalian. Kita try tengok ayat Quran. Tuan-tuan ada Quran kan? Buka apps, tengok, cuba buka apps. Saya tak boleh ni macam sebab tak boleh ni. Sini dah klik dah. Sini, okey. Projektor. Ni ya salam, dia menyokok kat sini. Selama hari dia duduk kat sorang-sorang dia kan. Macam-macam lah. Suruh kita pujuk tu. Okey, tuan-tuan buka Quran, ibu ayah sekalian. Kita cuba tengok. Tuan-tuan. Oh tak apa, saya ada PDF. Ini kecil, yang buka PDF kan. Ada surah-surah PDF. Saya ambil surah biasa apa? Al-Ma'idah kita ambil kan. Kita try ambil Ma'idah lah. Mana Ma'idah? Kat sini. Okey, tuan-tuan. Saya tandakan dulu dia punya perkataan. Lepas tu tuan-tuan teka. Teka dia punya dhamir yang tersembunyi berdasarkan simbol yang ada pada perkataan tersebut. Okey. Okey, surah Al-Maidah, surah yang ke apa? Surah 5. Surah yang kelima. Muka surat ayat yang ke-7. Ayat 7, 7. Muka surat 108. Muka surat 108. Okey, ayat yang ke-7. Baik, saya tandakan kepada tuan-tuan fi'il madhi. Tuan-tuan jangan takut nanti kalau kita buat pressure pun kita akan ni fi'il madhi, tuan-tuan teka dhamir saja. Wow, pressure. Saja ya. Saja bagi teringat ulam tadi tu. Okey, mana wasaqa. Satu. Ayat 7 betul kan? Jumpa Okey, qultum. Tuan-tuan jangan teka sekarang sekali lagi. Kita akan tanya seorang-seorang lah insya-Allah. Jangan takut, adil. Semua tak adalah gurau je ibu ayah sekalian. Mak saya mengaji bahasa Arab dengan saya juga. Mak saya online. Tapi hari tu dia tak tutup mic kan. Dengar tontang. Tengah pasok tuan-tuan. Habis kelas saya telefon mak gamak tu. Abang mengajar mak masak. Okey. Saya telefon tu kan. Baik tuan-tuan Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bi. Okey, wathaqa. Ini fi'il madhi tuan-tuan. Apakah dhamir yang tersembunyi DYT yang ada dalam perkataan fi'il madhi wathaqa? Dhamir apa? Huwa. Macam mana tuan-tuan boleh tahu kata huwa tu?
Kerana di hujungnya baris fathah. Ini saya tak ambil yang ni Kum ni saya tak ambil, saya potong. Sebab kum tu domir dia domir mutasil. Saya ambil kalimat wathaqa je. Okey, dapat? Dia domir apa? Huwa. Dia dua domir ke situ? Mana? Satu kum tu tak apa. Cuba tuan-tuan baca terjemahan wathaqa. Siapa ada terjemahan? Dia janjikan kepadamu. Dia wathaqa tu maksudnya janji. Kalau kita terjemahkan dia telah berjanji lah kan? Bagi sedap sikit telah berjanji. Dalam tu ada domir huwa. Jadi saya terjemahkan apa? Dia seorang lelaki telah berjanji. So kum tu apa? Kum tu kamu kan? Kamu semua, betul tak? Jadi kalau kita nak terjemahkan satu kalimat wathaqakum ni, dia telah berjanji kepada kamu. Kepada tu tambahlah bagi sedap sikit. Kalau tuan-tuan terjemah perkata, dia telah berjanji kamu semua. Betul. Jadi tambah kepada tu bagi ayat tu sedap. Jadi ada dua pihak yang terlibat di sini. Ya, dua pihak terlibat. Dia dan juga kamu. Jadi saya bagi tahulah dia berjanji kepada kamu semua. Ini satu kalimah. Dapat. Tengok dia pakai domir je. Sebab tu tuan-tuan, domir ni peranan dia paling penting dalam bahasa Arab. Belajar bahasa Arab jauh-jauh tapi domir tak kuasai, tak boleh. Dia kena kuasai domir. Sebab dalam silakan. Dalam bahasa Arab dalam situ dia berjanji. Kita kata sangka atau waris. Dia mewariskan kepada kamu. Kadang-kadang ada mana lain Arab. Wa'ada, janji juga. Tapi dalam wa'ataf. Kat mana nak bezakan tak apalah, payah juga macam mana tu. Tak apa. Okey. Tu Haji okey. Lama-lama akan dapatlah Lama-lama akan dapatlah macam mana. Sekarang ni tuan-tuan ingat waw ni waw ataf kan? Dan, ingat kan mana dan? Sekarang ni nampak macam dan lah. Oh, ni alif ni yelah sebenarnya betul boleh juga kita katakan dia. Tapi yelah waw ni kan biasa bila jumpa waw dia kepala kita dan kan. Tapi yang ni bukanlah. Contoh kalau kita jumpa perkataan wa'ada. Tuan-tuan ingat waw ni waw ataf tak? Dia satu kalimat ni wa'ada. Lama-lama akan hilang. InsyaAllah lah lama-lama. Bahasa Arab ni biasanya 3 huruf je. Ya? Bahasa Arab ni biasanya Lama-lama tu bila? biasanya 3 huruf saja ke ataupun ada yang lain? Bahasa Arab sekurang-kurangnya 3 huruf. Sekurang-kurang dia adalah 3 huruf. Boleh lebih lah. Fi'il madhi lah, saya cerita fi'il madhi 3 huruf dan ke atas. Paling banyak pun dalam kita punya kad diagram tu kita letak 6 huruf paling banyak. Walaupun ada sebahagian kata tak 7 ada. Tapi yang 7 tu duduk dalam sangat, dalam gua sangat, orang pun tak cari dia, biar dia lah. Kan? Tak banyak. Dalam Quran Allah Ta'ala selalu gunakan yang 3 huruf. Itu macam ni 4 Ni jadi 4. 1, 2, 3, 4. Asal dia tak payah biar. Okey, cukup boleh tuan-tuan? Okey, mana lagi fi'il madhi dekat sini? Qultum. Baik, qultum. Apakah dhamir yang tersembunyi dalam perkataan qultum? Antum. Soalan yang sama saya tanya, macam mana tuan-tuan boleh tahu ada dhamir antum dalam ini? Sebab ada antum. Antum ini adalah simbol kepada dhamir antum. Apa makna qultum ni dalam terjemahan tuan-tuan? Berkata kan? Berkata Jadi kalau kita nak terjemahkan lengkap qultum ni apa dia? Kamu lelaki telah berkata.
Mereka. Kamu Tum kamu, antum. Kalau mereka home. Kalau mereka home Okey, boleh. Ada soalan kat sini? Wadhkuru, dan ingatlah. Tapi tu fi'il amar. Ingatlah. La adalah kan, saya terjemahkan lah kan. Tak apa, kita ambil yang madhi dulu lah. Ni kalimat ni tuan-tuan biasa dengar kan? Sami'na wa ata'na. Okey, sami'na, apakah dhamir yang ada pada fi'il madhi sami'na? Ada dhamir apa? Nahnu. Macam mana tahu kita ada nahnu? Ada na kat sini. Na ini na panjang simbol kepada dhamir nahnu. Boleh? Jadi kalau kita nak terjemahkan sami'na apa? Kami telah mendengar. Sebab sami'na maksudnya mendengar kan? Sami'a kan? Okey. Kalau panjang dia kami. Bawah sekali tu. Dhamir bawah sekali. Na panjang kan? Kalau pendek perempuan lah. Betul. Kalau tuan-tuan baca sami'na, pendek je. Saya tulis kat sini Kalau tuan-tuan baca macam ni, sami'na, nun pendek. Apakah dhamir yang ada dekat sami'na pendek ni? Dhamir hunna kan? Mereka semua perempuan, betul? Jadi kita nak terjemahkan macam mana? Mereka semua perempuan telah mendengar. Okey, boleh. Kita pergi kepada ata'na. Ata'na, apakah dhamir yang ada dekat sini? Dhamir apa? Dhamir nahnu. Macam mana kita tahu kata dhamir nahnu? Sebab ada na panjang ni Okey. Ya, tak bergerak. Terima kasih. Kena ni apa? Baik. Kalau saya close lagi jadi macam tadi Okey tuan-tuan, ibu ayah sekalian, cuba tuan-tuan kembalikan. Betul tak bahasa saya kembalikan? Cuba tuan-tuan bawa perkataan sami'na ini kepada dhamir huwa. Sekarang ni sami'na, dhamirnya apa? Nahnu kan? Tuan-tuan bawa dia kepada dhamir huwa. Semula sami'a. Betul? Confident ni? Anda yakin dengan jawapan anda? Jaludi Hasan tanya tu. Sami'a Sami'a. Saya tulis kat sini Saya tulis kat sini jadi kalau tuan-tuan sebut begitu, betul lah tu kan? Ni keluar dah? Ada. Okey, saya tulis sami'a. Hujungnya baris atas kan? Dhamir yang tersembunyi ataupun ringkas sebut DYT lah tuan-tuan DYT adalah huwa. Saja nak berjinak-jinak. Okey, kalau tuan-tuan nak jadikan dhamir dekat sami'a ini, dhamirnya huma untuk lelaki. Sami'a. Macam mana tahu? Sebab ikut turutan Okey, kita cuba kita cuba langkah-langkah Sami'a. Okey, saya tulis Sami'a. Betul tak? Betul Ada siapa yang tak jelas? Angkat tangan je tuan-tuan. Ma fi mushkilah. Tak ada yang salah di sini. Bilangan kita pun dah semakin tak macam makin tak ramai dah tuan-tuan. Saya risau kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan pun nanti syahid juga. Lepas tu saya tanya ni. Saya mai jauh Teluk Palimah Garang tuan-tuan, garang tu. Biasanya dia semua variatan zahaba, fa'ala. Yang kita menjadi sami.
Oh, dia ada bentuk sebutan dia, bentuk. Contoh tadi nasara kan, nasara menolong kan, tiga-tiga tu baris atas, nasara. Mai dekat sini sami baris bawah kan, kat tengah-tengah tu. Soalan dia kenapa ke? Kenapa kenapa Ustaz? Janganlah tanya kenapa. Kalau sama'a makna lain ke? Kalau sama'a dia pelak lah tuan-tuan. Pelak lah, pelak. Contoh jumpa orang Arab, sama'a. Ni pelak ni. Ibarat orang Bangladesh, kalau kita cakap apa? Melayu kan, dia pergi, dia kata pergi. Faham tak? Tu faham tak? Pergi. Faham kan? Tapi pelak lah. Gitulah maksud dia. Memang Arab sebut mendengar itu adalah sami'a. Kita ikut je lah. Kalau kita sebut sama'a, agak dia faham tak? Boleh lah. Tapi dia kata ni pelak ni, Bangla kata. Dia kata kita Bangla pula. Jadi orang minta ni adalah contoh. Dia nak hujung saja Fatah kan. Dia nak hujung lah. Tengah-tengah tu tak apa, tuan-tuan kelang gelibut pun tak apa kan. Boleh jadi, tapi saya tak tahulah. Saya tak tahu. Kokok lah ada kalimat bahasa Arab bunyi sama, saya tak tahulah. Tak jalan lah. Apa yang tak jalan? Ini recording. Oh ya ke? Oh, tak ada orang tengok tu, saya suruh tengok. Minta link tapi tak tengok. Terima kasih. Sebab yang ni itu ada, sebab saya terpaksa bagi dua bahagian. Pasal tak? Alamak. Ada ni ke? Saya sebut benda apa? Tak ada sebut benda apa kan? Oi, dia marah no. Awak dia pun jaga TikTok ke? Kena ban. So, pun dia ada tanya Ustaz, kenapa sami'a, kenapa tak sama'a? Soalan yang sama. Menjawab tak soalan? Harap-harap menjawab lah. Kalau sebut sama'a, saya ulang balik, kalau sebut sama'a dia jadi pelat. Nasara tadi kan menolong. Sajalah tuan-tuan sebut nasirah. Mungkin Arab faham, mungkin dia kata tak ada kalimat nasirah ni, ataupun dia faham tapi dia kata kita Bangla kan. Boleh jadi ada makna lain. Boleh jadilah. Sebab kita pun tak kuasai semua kosakata Arab kan. Kokot sami'a mendengar, kokot sama jadi makna lain kan. Macam itulah. Tapi tuan-tuan sebut dengan sami'a. Kenapa dia baris bawah? Sebab itu cara orang Arab sebut. Tapi dulu Arab tak ada baris tak? Macam dia tahu tak sami'a. Sebab dulu mereka memang dah menguasai bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab tu memang mantap. Tak perlu baris, tak perlu titik pun. Mana ada titik lu? Tuan-tuan belajar sejarah Al-Quran kan, mana ada titik? Cuba ada titik tu turun kat kita. Alasan kuat tak baca Quran, saya memang tak baca sebab tak ada titik. Generasi akan datang baca Quran yang tak ada warna macam tu yang sekarang ni. Agak-agak dia jadi tak ada warna kan. Sekarang ni dah mula berwarna kan. Lepas tu syak ada huraian panjang. Akan datang cuba bagi Quran yang kosong, tanpa warna, tanpa apa, dia pun rasa macam ni Quran mana ni. Tok kita dulu baca Quran Majid, ingat tak? Macam mana dia baca kan, tapi dia boleh baca. Kita sampai kita dah tak boleh baca, kita nak macam ni. Macam tu lah dia, generasi demi generasi dia adalah. Dulu tak ada titik, boleh baca juga kan. Titik tak ada, baris tak ada, dia main rangka dia je. Okey tuan-tuan, kita nak pergi sikit lagi ni. Kau apa dah sekarang? Wallah, lagi 15 minit. No, cari nasi ulam no. Saja. Itu cari nasi Arab kan. Apa tadi? Okey, sami'a tuan-tuan, sami'a. Tuan-tuan tukar kalimat sami'a ini kepada dhamir mereka semua lelaki. Dhamir hum, dhamir hum. Sami'u. Ini masih ikut turutan, silap lah tuan-tuan, patut laju. Okey, sami'u. Okey kita pergi kepada tuan-tuan tukar kalimat sami'a kepada dhamir kamu semua perempuan telah mendengar.
Tunna. Sami' tunna Ada tak? Antunna perempuan. Kamu semua perempuan. Betul? Kamu. Kalau sami'na tu mereka. Betul? Betul saja saya ikut turutan. Sami'tunna. Bolehlah, boleh insya-Allah. Tapi saya kalau jadi pemeriksa, saya bagi juga paling-paling pun 85 insya-Allah. Sebab tu ke exam tersebut nak mencari. Ya. Okey, ada soalan? Tak ada lah. Saya tak tangan dalam poket lagi. Ada orang kata sombong saya. Okey, buat keluar balik. Ada rahsia. Okey. Ada lagi? Okey, kita pergi kepada engkau seorang perempuan telah mendengar. Engkau seorang perempuan telah mendengar. Macam mana nak sebut bahasa Arab dia? Sami'ti. Betul? Engkau seorang perempuan. Confused Okey. Anti kan? Sami'ti. Pelan-pelan lah kita pergi. Boleh? Try lagi engkau seorang lelaki telah mendengar. Sami'ta. Betul? Ada dhamir anta kan? Betul. Baris yang keberapa tu? Daripada atas 7 Sami'ta. Dapat? Okey, last. Aku telah mendengar. Sami'tu. Boleh? Sami'tu. Ana. Itu sekelas kan? Okey. Itu permainan dia tuan-tuan. Ini adalah game dia. Cuma tak over lagi Belum game over Kalau dia contoh 4 huruf dia 4 4 huruf. Yang last tu mesti sukun juga Ya, sebelum simbol tu sukun. Sebabnya contoh semua 3. Ya. Tuan-tuan nak try yang panjang? Boleh try Try lah tengok masuk gaung ke tidak kan. Ni yang orang lelaki dia langgar je tuan. Tengok semangat gentleman. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada ni kalimat apa tuan-tuan yang panjang sikit. Nasara 3 huruf. Nasara 3 huruf. Senang lah kan. Tambah dengan simbol baru 4 huruf. Nasarta. Okey, kita ambil yang asal dia, kita ambil 4 huruf. Sikit-sikit dulu berperingkat. Naik level 2 tuan-tuan Okey, kalau 4 huruf kita ambil contoh perkataan akhraja. Akhraja. Kalau kharaja 3 huruf, kita nak 4 huruf. Okey Kalau kharaja, ni saya tulis tak nampak. Allahu akbar. Keluar balik. Okey, kalau kharaja maknanya keluar. Ni keluar ni. Kalau akhraja 4 huruf maknanya mengeluarkan. Nampak tak? Mengeluarkan. Kharaja. Ma makna kharaja? Keluar. Saya tulis makna dia kat sini. Okey. Pelan-pelan tuan-tuan keluar. Ataupun kalau kita nak terjemahkan dalam bentuk madhi, fi'il madhi past tense, telah keluar. Apakah dhamir yang ada pada kharaja? Kharaja, hujung baris atas. Dhamirnya huwa. Kalau kita terjemahkan lengkap untuk kharaja, dia seorang lelaki telah keluar. Okey, saya nak jadikan kalimat ini 4 huruf. Orang Arab sebut akhraja. Boleh baca tulisan saya yang tak cantik ni? Boleh bolehlah, gemuk sikit loh dia punya tu. Okey, kalau akhraja 4 huruf, orang Arab kata bukan orang Arab kata lah, kita lah terjemah. Mengeluarkan.
Kalau okey, apa baris hujung dia? Ja, baris atas kan? Baris fathah. Okey, kalau baris fathah ada dhamir apa tuan-tuan? Sama jugalah tadi kharaja pun huwa. Tuan-tuan fokus pada hujung ni pun dhamir huwa, akhraja. Tapi terjemahnya mengeluarkan. Kalau keluar, saya keluar. Tapi kalau saya mengeluarkan, saya buat orang lain keluar lah. Okey, itu maksud dia. Saya keluar, saya keluar, saya mengeluarkan. Itulah kan. Kita buat satu perbuatan yang mengeluarkan orang lain. Baik. Terjemah lengkap untuk akhraja apa dia tuan-tuan? Terjemah lengkap. Dia seorang lelaki telah keluar. Telah mengeluarkan. Telah mengeluarkan. Okey. Kita tukar dia kepada mereka berdua lelaki. Macam mana sebutan dia? Akhraja. Mereka semua lelaki telah mengeluarkan. Akhraju. Betul? Tengok dia punya simbol tu nah. Dia seorang perempuan telah mengeluarkan. Akhrajat. Okey. Mereka berdua perempuan tadi apa? Mereka berdua perempuan telah mengeluarkan. Akhrajata. Mereka semua perempuan telah mengeluarkan. Akhrajna. Sukun kan? Sebelum simbol ada sukun. Akhrajna. Lulus tuan-tuan. Baik. Engkau seorang lelaki telah mengeluarkan. Akhrajta. Okey. Kamu berdua lelaki. Akhrajtuma. Kamu semua lelaki. Sampai kat sini tuan-tuan bosan ulang ni. Okey, engkau seorang perempuan. Kamu berdua. Kamu semua. Aku telah mengeluarkan. Kami telah mengeluarkan. Kami telah mengeluarkan engkau. Dekat-dekat tu. Okey, saya tulis ya. Ya salam. Ya salam. Dia main-main dengan kita pagi ni tuan-tuan. Okey. Kami telah mengeluarkan engkau lelaki. Tanya kita lelaki ke perempuan Ustaz? Ustaz. Dia tak minta maaf puan. Dia tak berfungsi dengan baik lah pagi ni. Okey, tuan-tuan fikir. Yang masih lagi belum nampak, tuan-tuan fikir. Kami telah mengeluarkan engkau. Engkau tu seorang lelaki. Kalau kami telah mengeluarkan dululah. Macam mana nak sebut? Kami telah mengeluarkan. Macam mana nak sebut? Akhrajna kan? Ada simbol apa tu? Na kan? Okey. Tambahlah engkau. Kami nak keluarkan engkau ni. Tambah engkau. Kita letaklah tanda tambah kat sini kan. Tambah apa? Tambahlah dhamir muttasil tu. Ka. Maka bunyinya apa? Akhrajnaka. Okey, ada jin saya rasa dalam kelas kita ni. Saya tak tahu. Okey ya. Baik, kami telah mengeluarkan engkau wahai jin. Okey. Dapat tak? Ada yang tak faham tak? Tak, dia saat ni kejap tuan-tuan. Jangan marah saya, marah dia. Ya salam. Okey. Confuse ke? Confuse? Kalau confuse kita stop kat sini lah. Cukup lah. Macam kum tadi kan. Ayat tu ada dia kum. Ada kum kan? Wathaqakum tadi tu. Ingat tak ayat Quran tadi tu? Wathaqakum, dia telah berjanji kepada kum, engkau semua kan, kamu semua kan. Akhrajnaka, kami telah mengeluarkan engkau.
Akhrajna ni saya terjemah kat sini ya. Kami. Macam mana dapat terjemahan kami tu? Sebab ada na tu kan. Okey, telah tu sebab dia fi'il madhi, betul tak? Akhraj tu terjemahan apa? Mengeluarkan. Keluarkan. Ka tu apa? Umpama engkau. Engkau. Untuk lelaki ke perempuan? Untuk lelaki. Tu maksud dia. Okey, tuan-tuan, silakan Haji. Apa ni? Kalau kata Kharaja Keluar. telah keluar kan? Dia telah keluar. Telah keluar. Saya confuse lah. Bila kita taruh alif hamzah sampai Kharaja tu bukan termasuk macam aku telah dikeluarkan. Tak. Bukan. Itu fi'il mudhari' nanti kita cerita. Itu tak masuk fi'il mudhari'. Sebab Haji confuse. Hamzah tu macam Hamzah fi'il mudhari' kan. Dia macam tu. Bukan Anita Ini bukan Anita. Okey. Okey, kenapakah? Okey, tuan-tuan buka muka kad diagram ping A. Buka kad diagram ping A. Yang dah faham tuan-tuan, ni bagi masa saya akan raikan yang ni, yang paling. Lepas tu ada yang nak masuk kelas saya, kalau macam Puan Alina, saya kata jangan masuk Puan Alina. Tapi Puan Alina tak apa, saya sabar Ustaz. Kalau Ustaz pergi yang level paling bawah pun tak apa, saya akan ikut juga. Ada orang dia bosan masuk kelas saya ni sebab apa? Sebab dia asas betul-betul. Macam tadika kan? Kan kita sebut sama-sama macam anak tadika kan? Hari menyanyi sama-sama kan? Ada orang dia tak boleh kan? Okey, nampak tak kat diagram ping A ada dhamir muttasil. Dhamir, apa maksud dhamir muttasil? Dhamir yang berada ataupun melekat dengan perkataan sebelumnya kan? Betul Betul. Okey. Tuan-tuan ambil kalimat akhrajna ni. Ni nampak tak? Yang saya gariskan ni, kalimat akhrajna ni. Tuan-tuan sebut dengan dhamir muttasil, dhamir yang melekat hu. Tu ada tak hu kat situ? Hu. Apa makna hu? Dia untuk seorang lelaki, betul? Dia Jadi kalau saya sebut akhrajna hu. Kalau saya sebut akhrajna hu, saya padamkan ya. Apa maksud dia? Kami telah mengeluarkan dia. Dia tu lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Kami telah mengeluarkan mereka berdua lelaki. Macam mana nak sebut? Tuan-tuan tu akhrajna huma. Nampak tak? Kami telah mengeluarkan mereka semua lelaki. Akhrajnahum. Okey. Nak ambil dah lagi 2 minit tuan-tuan. Nasyid ulam ni tunggu kita. Minggu lepas saya kan cerita sikit dengan tuan-tuan mengantuk kan. Minggu lepas saya lapar tengok muka tuan-tuan macam nak makan ni minggu lepas. Saya lepas geram apa lagi pergi KL. Tapi tengok map 30 minit je. Adil lah bunyi KL je kan. Tengok 30 minit. Pergi kedai Pakistan. Taruh sungguh-sungguh tuan-tuan. Saja PKL. Lokasi. Tak ada. Saya nak cerita saya nak cerita minggu lepas makan nasi Pakistan, minggu ni makan nasi ulam. Okey, saja. Tak ada kena-mengena dengan mengeluarkan tu mengeluarkan selera tuan-tuan. Okey. Kita nak sebut kami telah mengeluarkan dia seorang perempuan. Macam mana?
Dia. Ha, betul. Tuan-tuan pegang kat diagram pink A tu dhamir muttasil, boleh Okey. Ini cara kita pelan-pelan lah kita nak mahirkan permainan dhamir. Dalam Quran banyak dhamir. Kami telah mengeluarkan mereka berdua perempuan. Huma, betul? Akhrajna huma. Kami telah mengeluarkan mereka semua perempuan. Aywa, akhrajna hunna. Okey. Kami telah mengeluarkan engkau seorang lelaki. Akhrajna ka. Kami telah mengeluarkan kamu berdua lelaki. Akhrajna kuma. Kami telah mengeluarkan kamu semua lelaki. Kum. Baik. Okey, cuba tuan buka Quran, tengok ada tak kalimat akhrajnakum. Cuba buat carian ni boyan sekalian. Lagi 2 minit. Ustaz, tadi kita dapat wasaqakum tadi kan? Betul. Samalah. Sama dengan wasaqakum. Akhrajnakum wasaqakum. Betul. Saya nak cari apa tadi? Akhrajnakum tadi. Cuba tengok ada tak dalam Quran, macam pernah dengar tuan. Akhrajna lakum ada. Ustaz, kalau awak dalam exam nak suruh si sambung kan perkataan tu, kita tidak sambung lagi. Tak apa, kita tukar soalan lain. Bukan, saya kalau saya tahu kasih terima kasih. Ta tu saya boleh sambung ke saya kena tak ta tu asing. Ta. Akhrajna. Ta kata. Ta. Na dengan ta tu saya boleh sambung jadi satu. Ta tak ada. Dhamir muttasil tak ada ta. Ada ka. Dia tak payah sambung lah sebab ada alif kan tak boleh sambung kan. Bagi semua tak boleh sambung. Alif sebab dia na kan, alif kan, kami kan. Nanti exam kita tak payah sambung. InsyaAllah. Moga-moga keluarlah soalan tu. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan tengok. Ni ada. Ini surah apa ni? Muka surat 369. Muka surat 369. Kecil sangat Surah Asy-Syu'ara. Nampak tak? Kecil sangat. Akhrajna. Ayat sorry. Ayat 57 apa? Muka surat 369. 57 ayat 57. Fa akhrajnahum. Cuba tuan-tuan baca terjemahan dia. Kena tak dengan apa yang kita praktis tadi tu? Kami keluarkan mereka. Dia tak letak telah lah kalau kita dah faham tu fi'il madhi, tambah telah lah kalau nak tambah. Boleh dapat kat situ. Kecil sangat lah, tak nampak puan kecil sangat lah. Okey. Wallahu a'lam. Tapi sebelum wallahu a'lam tu, sekali lah kita jalan. Lagi sekali lah, Nasara balik. Tolong. Nasara kan tolong. Saya nak qada balik, saya sampai lambat tadi. Sian tuan-tuan. Ustaz sampai lambat. Apa kita? Okeylah, tak apa tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Kita pergi kepada perkataan Nasara. Okey, tuan-tuan buka balik buku kita kalau nak buka. Kalau tak nak pun buka kita punya kad diagram kuning A. Lepas ni kalau kita sebut pasal fi'il, kuning A. Kuning B bila? Nanti. Nanti Kuning A dulu. Baik.
Boleh? Tuan-tuan haji al-fudala, al-fadilat. Okey, baik. Kita jalankan. Dia seorang lelaki telah menolong Nasara. Ingat bari dia punya simbol dekat ujung. Mereka berdua lelaki telah menolong Nasara. Mereka semua lelaki telah menolong Nasaru. Dia seorang perempuan telah menolong Nasarat. Mereka berdua perempuan Nasarata. Mereka semua perempuan telah menolong Nasarna. Engkau seorang lelaki Nasarta. Kamu berdua kamu semua. Engkau seorang perempuan kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku telah menolong. Kami telah menolong. Okey, last kalimat. Last lagi tuan-tuan. Faham. Faham tak tuan-tuan konsep ni? Kalau konsep ni tuan-tuan faham, saya tulis fahima. Ni mungkin puan akan tanya lagi, kenapa dia baris bawah kat bawah? Fahima. Maksud apa fahima? Orang Melayu sebut faham. Orang Arab sebut apa? Fahim. Fahim. Kalau fahim, Syekh Abdullah Fahim kan? Kenal? Pernah jumpa dia? Saya dulu. Okey, fahima. Okey, nak terjemah apa tu? Kalau fahima, telah faham. Telah faham Kita ringkaskan, telah faham. Dhamir apa yang ada dekat sini tuan-tuan? Dhamir huwa. Macam mana kita tahu soalan yang sama? Aywa, hujungnya baris fathah. DYT-nya adalah huwa. Okey, jalankan tuan-tuan. Dia seorang lelaki telah faham semula. Dia seorang lelaki telah faham. Fahima. Mereka berdua lelaki. Fahima. Mereka semua lelaki. Fahimu. Dia seorang perempuan. Fahimat. Mereka berdua perempuan. Fahimata. Okey, kita akan sukun sekali lagi Mereka semua perempuan telah faham. Fahimna. Mereka berdua, engkau seorang lelaki. Fahimta. Kamu berdua lelaki. Fahimtuma. Kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki. Pening dah tuan-tuan. Fahim. Kamu semua lelaki. Fahimtum lah Tak pergi mana lagi tuan-tuan? Fahimtum kat situ je. Kenapa tuan-tuan turun lama? Ni memang betul-betul nak balik dah ni tuan-tuan. Ni betul-betul nak balik. Dia langgar juga. Tak buat buru-buru langgar je. Aku nak balik dah. Okey. Kalau saya tanya tuan-tuan, hal. Adakah? Bisa kata tak? Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal maknanya apa? Adakah? Fahimtum. Apa maksud dia? Adakah kamu semua telah faham? Tuan-tuan jawab apa? Fahimna. Nak senang? Lah Okey, hal fahimtum. Sebab tu saya tak jalan ni, berhenti kat situ. Nak tanya tuan-tuan faham tak? Okey. Baik. Okey, sekarang kita sama boleh Engkau seorang perempuan telah faham. Fahimti. Boleh? Dah, tak jumpa dah. Jumpa balik. Pegang balik tuan-tuan. Okey, kamu berdua perempuan telah faham. Kamu semua perempuan telah faham. Okey, aku telah faham. Kami telah faham. Saya tanya tuan-tuan, hal fahimtum? Fahimna. Boleh? Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bissawab. Minta maaf tuan-tuan baik, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz yang Ustaz kasi ya salam tu ada ni. Ya salam. Itu kalau bahasa Melayu apa? Dia kalimat ta'ajjubiyah apa? Kekaguman lah. Kagum dengan tuan-tuan ni.
Okey, boleh? Boleh ya, insya-Allah. Minggu depan kita jumpa. Jangan serik belajar bahasa Arab nah. Okey Ji, insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Afwan. Okey Ji, sama. Bila belajar masalah ni baru faham baca Quran panjang pendek tu kena jaga no. Wah, betul Ji. Kalau tidak salah ha. Tidak belasah. Salah dia punya domir dia kan. Sikit sama-sama. Yang dua harakat lah. Yang macam 4 6 tu dia Okey, kita berhenti dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.